Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aimi Fazilah binti Razali dan hari ini saya akan membentangkan tentang perkembangan sistem pendidikan dan hubungannya dengan falsafah pendidikan dalam kursus EDUP 2072 Falsafah dan Perkembangan Pendidikan di Malaysia. Okey, sebelum kita masuk kepada perkembangan sistem pendidikan di Malaysia, kita tengok dulu apa itu falsafah pendidikan kebangsaan. Okey, falsafah pendidikan kebangsaan atau FPK yang dahulunya dikenali sebagai falsafah pendidikan negara merupakan dasar pendidikan yang telah dilaksanakan di negara Malaysia. Okey, matlamat utama falsafah pendidikan kebangsaan ni ialah untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelektual. Okey, di sini terdapat 10 elemen falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu yang pertama, pendidikan ialah satu usaha berterusan. Yang kedua, memperkembangkan potensi individu. Yang ketiga, melahirkan insan yang seimbang dan harmoni. Yang keempat, perkembangan potensi secara menyeluruh dan bersepadu. Yang kelima, kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Yang keenam, melahirkan rakyat yang berilmu pengetahuan. Yang ketujuh, melahirkan rakyat yang berakhlak mulia. Dan yang ke-8, melahirkan rakyat yang bertanggungjawab. Yang ke-9, melahirkan rakyat yang berketerampilan. Dan yang terakhir, yang ke-10, iaitu berkeupayaan untuk mencapai kesejahteraan diri. Okey, oleh itu di sinilah antara 10 elemen falsafah pendidikan kebangsaan. Okey, seterusnya saya akan menceritakan tentang pengenalan perkembangan sistem pendidikan di Malaysia. Okey, sebelum kemerdekaan, pendidikan Tanah Melayu dikelolakan oleh kuasa pentadbiran penjajah tanpa berpandukan dasar yang jelas. Anak muda pada hari itu perlu tahu bahawa sistem pendidikan pada zaman penjajahan British di Tanah Melayu telah memberi kesan besar dalam masyarakat, terutamanya dalam kewujudan polarisasi kaum. Okey, bermula daripada titik ini, ramai yang telah mengkaji tentang fakta dan membincangkan untuk penambahbaikan dalam sistem pendidikan masa kini. Okey, sistem pendidikan dalam zaman penjajahan terus berkembang tanpa mengambil kira keperluan pembangunan, pembentukan identiti kebangsaan dan perpaduan antara kaum untuk membina negara. Okey, kesannya masih tersisa dasar pemerintahan British hingga ke hari ini dalam sistem perkembangan pendidikan di Malaysia. Okey, di sini kita dapat lihat 3 peringkat perkembangan sistem pendidikan di Malaysia. Okey, peringkat yang pertama ialah sebelum merdeka, dan peringkat kedua ialah selepas merdeka, dan yang ketiga ialah sistem perkembangan pendidikan pada masa kini. Okey, di sini kita lihat dulu sistem pendidikan Malaysia sebelum merdeka. Okey, sebelum Tanah Melayu mencapai kemerdekaan, sistem pendidikan ini tidak memupuk semangat cinta kepada tanah air. Okey, sebaliknya sistem pendidikan ketika ini memberi tumpuan kepada taat setia rakyat, pendatang dan keturunan mereka daripada negara asal mereka. Okey, selain itu, matlamat utama sistem pendidikan ketika ini adalah untuk mencapai dasar pecah dan perintah yang dilaksanakan untuk memberi pendidikan kepada segolongan rakyat yang memenuhi keperluan tenaga dan ekonomi mereka. Okey, di sini terdapat 7 sistem pendidikan, iaitu yang pertama, sistem pendidikan pondok, sistem pendidikan vernakula, laporan Chessman 1946, laporan Barnes 1950, laporan Fenwu 1951, Ordinan Pelajaran 1952 dan Penyata Razak 1956. Okey, ini adalah antara 7 sistem pendidikan sebelum merdeka.
Okey, seterusnya kita masuk kepada sistem perkembangan pendidikan di Malaysia yang pertama sebelum merdeka, iaitu sistem pendidikan pondok. Okey, sekolah pondok merupakan sebuah institusi pendidikan tradisional Islam yang banyak diamalkan di Indonesia, Selatan Thailand dan juga Malaysia. Okey, sistem pendidikan yang diamalkan adalah berteraskan pengajian ilmu Islam. Okey, di sini saya berikan satu contoh Pondok Pasir Tumbuh di Kelantan. Okey, di sini ada sistem pendidikan pondok. Okey, seterusnya di sini saya akan hubung kait sistem pendidikan pondok dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Okey, yang pertama, hubung kaitnya ialah mempunyai matlamat untuk melahirkan insan yang berkebolehan dalam aspek teknik dan juga praktikal. Okey, yang kedua, pendidikan berteraskan agama Islam bagi melahirkan masyarakat yang dapat mengaplikasikan agama dalam kehidupan seharian mereka. Okey, seterusnya hubung kaitnya ialah mementingkan pembangunan rohani seperti dalam falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu mewujudkan insan yang seimbang berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Okey, yang terakhir hubung kaitnya ialah mementingkan ilmu Islam agar dapat lahirkan insan yang berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan dalam diri mereka. Okey, seterusnya yang kedua ialah sistem pendidikan vernakular. Okey, seperti yang kita dapat lihat, sistem pendidikan vernakular ni terbahagi kepada sekolah vernakular Melayu, Cina, Inggeris, Tamil dan juga vernakular agama. Okey, di sini vernakular ni bermaksud bentuk bahasa yang digunakan dalam kehidupan harian oleh satu-satu kaum. Okey, untuk sistem vernakular Melayu, bagi sekolah Melayu, sekolah-sekolah hanya didirikan untuk anak-anak bangsawan sahaja. Okey, perkembangan sekolah vernakular Melayu terhalang kerana kekurangan guru Melayu. Okey, seterusnya sekolah vernakular Cina. Okey, sekolah vernakular Cina pada tahun 1815 oleh kumpulan penyebar agama dari Persatuan Mubalik London atau oleh masyarakat Cina tersendiri. Okey, terdapat juga sekolah yang dibina secara persendirian oleh individu yang tertentu. Okey, seterusnya sekolah vernakular Tamil. Okey, sekolah vernakular Tamil sangat terhad kerana masyarakat India yang tinggal di ladang kurang berminat untuk mendirikan sekolah. Okey, kesedaran mereka ini terhadap kepentingan pendidikan masih dalam tahap yang rendah. Okey, kebanyakan sekolah vernakular Tamil didirikan oleh pemilik ladang untuk menarik pekerja tinggal lebih lama di kawasan itu. Okey, seterusnya sekolah vernakular Inggeris. Okey, sekolah vernakular Inggeris hanya didirikan di kawasan bandar oleh paderi atau penyebar agama Kristian. Okey, pengajaran dilaksanakan dengan menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Okey, seterusnya sekolah vernakular agama. Okey, sekolah vernakular agama atau pendidikan madrasah didirikan oleh masyarakat Melayu, okey, yang beragama Islam. Pihak Inggeris mengambil inisiatif mendirikan beberapa free school untuk menjamin keperluan tenaga separuh mahir bagi mengisi kekosongan sebagai pegawai pentadbir rendah di pejabat-pejabat. Okey, seterusnya perkembangan sistem pendidikan Malaysia yang ketiga sebelum kemerdekaan ialah laporan Chessman 1946. Okey, laporan Chessman ini terdapat pendidikan rendah diberi secara percuma kepada kanak-kanak yang tinggal di sekolah vernakular. Okey, yang kedua, kanak-kanak dibenarkan untuk menggunakan bahasa ibunda masing-masing. Okey, yang ketiga, mata pelajaran sains dimasukkan dalam sukatan pelajaran. Dan yang keempat, menambah sekolah pertukangan dan memperbaiki kurikulum bagi sekolah vernakular. Okey, yang kelima, subjek amali mesti dimasukkan ke dalam kurikulum bahasa Inggeris. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang
laporan Barnes 1950, iaitu laporan yang keempat dalam sistem pendidikan kebangsaan Malaysia sebelum kemerdekaan. Okey, matlamat pendidikan perlu membentuk identiti bangsa berdasarkan kaum. Okey, laporan Barnes ini juga ada menyatakan bahawa semua sekolah vernakular dibubarkan dan digantikan dengan sekolah kebangsaan. Okey, seterusnya, sekolah kebangsaan perlu menggunakan sama ada bahasa Inggeris atau bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar sekolah rendah. Okey, kanak-kanak yang umurnya 6 tahun hingga 12 tahun mesti menerima pendidikan di sekolah kebangsaan secara percuma. Okey, seterusnya, setelah pendidikan sekolah rendah tamat, okey, murid-murid ini boleh meneruskan pelajaran ke sekolah menengah dan akan menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Okey, seterusnya, dalam laporan Barnes juga pembinaan sekolah vokasional yang moden. Dan yang terakhir, kurikulum pendidikan perlu menekankan mata pelajaran sains, seni perusahaan dan juga seni rumah tangga. Okey, di sini pula saya akan hubung kaitkan laporan Barnes dengan falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu yang pertama, hubung kaitnya ialah meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dengan mewujudkan latihan perguruan kepada semua guru-guru di Malaysia. Okey, seterusnya, pada tahun 1951, Barnes ni dia mencadangkan penubuhan maktab perguruan bagi meningkatkan kualiti guru-guru di Malaysia. Okey, seterusnya, hubung kaitnya ialah melahirkan rakyat yang berilmu, berpengetahuan, memperkembangkan lagi potensi individu seperti mana yang digariskan di dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Okey, perkembangan sistem pendidikan Malaysia sebelum merdeka yang kelima ialah laporan Fenwu 1951. Okey, dalam laporan Fenwu ni dia mengadakan dua sistem sekolah menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan satu lagi bahasa Inggeris. Okey, seterusnya, laporan Fenwu ni juga pelajaran bahasa Cina dan Tamil perlu disediakan sekira-kiranya terdapat 15 orang murid yang ingin belajar bahasa ibundanya. Okey, seterusnya, sekolah aliran Inggeris harus dikekalkan dan pelajaran bahasa Melayu diwajibkan, manakala di sekolah Melayu sebaliknya. Okey, seterusnya, perkembangan sistem pendidikan Malaysia sebelum kemerdekaan yang keenam ialah Ordinan Pelajaran 1952. Okey, penubuhan dalam Ordinan Pelajaran terdapat penubuhan dua jenis sistem persekolahan. Okey, pembelajaran selama 6 tahun di sekolah rendah dan melaksanakan pelaksanaan yang dicadangkan dalam laporan Barnes. Okey, seterusnya, sekolah Cina dan Tamil tidak termasuk dalam sistem sekolah kebangsaan. Okey, seterusnya, sistem perkembangan pendidikan Malaysia yang ketujuh ialah penyata razak. Okey, dalam penyata razak ni dia menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Seterusnya, dia memenuhi keperluan negara yang merdeka dan mengembangkan sistem pendidikan. Seterusnya, melahirkan perpaduan antara kaum sebagai satu rumpun bangsa tanah Melayu. Okey, seterusnya, merapatkan jurang perbezaan antara kaum di tanah Melayu. Kemudian, mewujudkan satu sistem pengurusan pendidikan yang lebih cekap dan berkesan. Dan yang seterusnya, menyediakan kemudahan pelajaran yang mencukupi. Dan yang terakhir, mewujudkan masyarakat yang berdisiplin, terlatih, bertoleransi dan juga progresif. Okey, di sini kita akan lihat pula hubung kait antara penyata razak dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Okey, yang pertama, melahirkan rakyat yang bertanggungjawab untuk negara seperti yang terkandung dalam elemen falsafah pendidikan kebangsaan, di mana rakyat perlulah menggunakan bahasa ibunda yang telah dijadikan sebagai bahasa pengantar dalam cadangan laporan ini agar dapat mengekalkan bahasa ibunda kita. Okey, seterusnya, berdasarkan cadangan Datuk Abdul Razak dalam menggabungkan semua sekolah menjadi satu jenis sekolah kebangsaan adalah
berkait dengan elemen falsafah pendidikan kebangsaan yang mementingkan kita untuk mengeratkan hubungan antara kaum agar negara kita kekal aman dan damai. Okey, seterusnya terdapat elemen falsafah pendidikan kebangsaan yang berkait dengan laporan ini, iaitu penubuhan satu jenis core kurikulum yang bercorak kebangsaan, masih menitik beratkan perkembangan potensi individu dari segi rohani, iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek. Okey, sekarang kita lihat pula perkembangan sistem pendidikan di Malaysia selepas merdeka. Okey, di sini terdapat kronologi daripada tahun 1960 hingga 1996. Okey, sistem pendidikan ditambah baik dalam pelbagai aspek bagi memastikan hala tuju negara dapat dicapai melalui pembangunan pendidikan dan juga sumber manusia. Okey, kita tengok kat sini. 1960 ialah laporan Rahman Talib, 1961 Akta Pendidikan, 1964 Laporan Aminuddin Baki, 1979 Laporan Jawatan Kuasa Kabinet dan 1996 Akta Pendidikan 1996. Inilah antara kronologi sistem perkembangan pendidikan di Malaysia selepas merdeka. Okey, di sini saya akan menerangkan sistem yang pertama, iaitu laporan Rahman Talib. Okey, titik permulaan ke arah pelaksanaan bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. Okey, seterusnya mewujudkan sistem peperiksaan persekolahan yang sama walaupun berlainan bahasa di peringkat rendah dan juga menengah. Okey, laporan Rahman Talib juga memberi penekanan kepada pendidikan teknik dan vokasional untuk memenuhi keperluan tenaga mahir. Okey, seterusnya memberi penekanan kepada pendidikan moral dan keagamaan untuk keperluan rohani sebagai teras. Okey, ini adalah hubung kait laporan Rahman Talib dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Okey, yang pertama, potensi dan kebolehan individu dikembangkan. Hal ini dapat dilihat dalam penyata Rahman Talib 1960 yang bercadang untuk memajukan pendidikan teknik dan juga vokasional. Okey, seterusnya, pendidikan teknik dan vokasional ada menekankan mengenai kemenjadian murid dari segi kemahiran dan ilmu dalam meningkatkan lagi produktiviti individu. Okey, seterusnya, terdapat elemen falsafah pendidikan kebangsaan yang berkait dengan laporan ini, iaitu antaranya ialah menekankan potensi dan kebolehan individu serta falsafah pendidikan kebangsaan itu sendiri agar dapat melahirkan insan yang berkemampuan dari segi jasmani. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang perkembangan sistem pendidikan Malaysia melalui Akta Pendidikan 1961. Okey, dalam akta ini penegasan kepada pendidikan 3M, iaitu dalam menulis, mengira dan juga membaca. Okey, seterusnya penegasan kepada pendidikan kerohanian, penegasan kurikulum mengikut acuan Malaysia, pendidikan menengah melalui dua jurusan, iaitu akademik dan juga vokasional. Okey, seterusnya peluang melanjutkan persekolahan dari 9 kepada 11 tahun. Okey, yang terakhir, dalam Akta Pendidikan 1961 menyatakan bahawa ia dapat melincirkan tata cara pengurusan pelajaran dan meningkatkan kualiti pelajaran. Okey, di sini saya akan menerangkan sistem perkembangan yang seterusnya, iaitu laporan Aminuddin Baki. Okey, dalam laporan ini ada menyatakan bahawa umur untuk berhenti sekolah dinaikkan menjadi 15 tahun. Okey, pelajaran sekolah rendah dinaikkan hingga ke 3 tahun. Okey, seterusnya pelbagai jenis kursus perlu untuk melahirkan tenaga pengajar yang mahir. Okey, seterusnya dalam laporan Aminuddin Baki ini juga menyediakan peluang pekerjaan. Dan yang terakhir, laporan Aminuddin Baki ini memperkenalkan sekolah jenis teknik. Okey, seterusnya di sini kita akan lihat hubung kait antara laporan Aminuddin Baki dan juga falsafah
pendidikan kebangsaan. Okey, dalam dua perkara ini, ia dapat memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu kerana laporan ini mempelbagaikan jenis kursus supaya dapat menghasilkan tenaga kerja yang berkemahiran dan mempelbagaikan jenis kursus supaya dapat menghasilkan tenaga kerja yang berkemahiran. Okey, di sinilah antara hubung kait antara laporan Aminuddin Baki dan juga falsafah pendidikan kebangsaan. Okey, seterusnya laporan Jawatankuasa Kabinet 1979. Okey, dalam laporan ini dia mengkaji semula matlamat dan keberkesanan sistem pendidikan ketika itu dan memastikan keperluan tenaga manusia dipenuhi. Okey, seterusnya dia mengkaji semula dasar pendidikan kebangsaan yang kurang menitikberatkan aspek perpaduan negara, dan seterusnya dalam laporan Jawatankuasa Kabinet ini juga membuat ketetapan secara spesifik penentuan acuan warga negara Malaysia. Okey, di sini hubung kait laporan Jawatankuasa Kabinet dengan falsafah pendidikan kebangsaan ialah yang pertama, melahirkan masyarakat yang berakhlak mulia, rakyat yang bertanggungjawab dan juga rakyat yang berketerampilan, kerana laporan ini memastikan sistem pelajaran memenuhi matlamat negara ke arah melahirkan masyarakat yang bersepadu, berdisiplin dan juga terlatih. Oleh itu, ini adalah antara hubung kait antara laporan Jawatankuasa Kabinet dan juga falsafah pendidikan kebangsaan. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang Akta Pendidikan 1996. Okey, dalam akta ini menjadi panduan untuk menjadikan sistem pendidikan lebih sistematik dan juga lebih mantap. Okey, seterusnya Akta Pendidikan 1996 ini menjadi garis panduan dan rujukan utama dalam pelaksanaan pendidikan sejajar dengan perubahan masa pada masa kini. Okey, seterusnya Akta Pendidikan 1996 ini juga menjadi asas dalam memartabatkan bahasa Melayu. Okey, seterusnya yang terakhir kita akan tengok pendidikan masa kini. Okey, konteks pendidikan masa kini memerlukan pengisian yang sentiasa relevan dan fleksibel untuk disesuaikan dengan perubahan keperluan literasi teknologi maklumat komunikasi dan ketidaktentuan dunia hari ini. Okey, keperluan dan tuntutan perubahan ini telah melahirkan kerangka baharu dalam sistem pendidikan di Malaysia. Okey, di sini kita lihat sistem pendidikan pada masa kini. Okey, yang pertama ialah Pelan Induk Perkembangan Pendidikan 2006 sehingga 2010. Okey, Pelan Induk ini merupakan satu dokumen perancangan yang mengandungi 3 aspek utama, iaitu pengisian, infrastruktur dan juga tenaga manusia. Okey, Pelan Induk bermatlamat untuk menghasilkan pendidikan yang berkualiti. Okey, dua pendekatan utama dikenal pasti sepanjang tempoh RMK 9, iaitu yang pertama menyempurnakan tugas yang masih belum selesai dan kesamarataan peluang pendidikan. Okey, yang kedua, kecemerlangan institusi pendidikan. Okey, di sini kita akan lihat hubung kait antara Pelan Induk Pembangunan Pendidikan dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Okey, yang pertama, hubung kaitnya ialah membangunkan model insan yang fokus kepada ilmu pengetahuan serta kepakaran dan kemahiran yang tinggi. Okey, yang kedua, kemahiran komunikasi berkesan, berfikir secara kreatif dan kritis serta ICT mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat serta mempunyai nilai tinggi yang berupaya menjadi pemimpin yang berkesan dalam keluarga serta masyarakat. Okey, hubung kait yang ketiga ialah aspek-aspek tersebut berkait dengan elemen falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu rakyat Malaysia yang dapat memberi sumbangan melalui latihan yang disediakan agar dapat meningkatkan produktiviti, kemahiran dan juga inovatif ke arah pembangunan negara. Okey, seterusnya kita akan lihat Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia pada tahun 2013 sehingga tahun 2025. Okey, dalam pelan ini, pendidikan adalah satu usaha yang berterusan.
Okey, seterusnya, kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Seterusnya, melahirkan rakyat yang berketerampilan. Kemudian, dalam pelan ini melahirkan insan yang seimbang dan harmoni. Okey, di sini juga saya akan sertakan sistem pendidikan negara dibahagikan kepada 5 kategori, iaitu yang pertama, pendidikan prasekolah, yang kedua, pendidikan rendah, yang ketiga, pendidikan menengah, yang keempat, pendidikan lepas menengah, dan yang terakhir, yang kelima, iaitu pendidikan tinggi. Okey, rumusan keseluruhan bagi pembentangan saya pada hari ini ialah sejarah pendidikan negara menyaksikan evolusi perkembangan dengan catatan cabaran tersendiri yang perlu dijadikan iktibar oleh generasi pada hari ini. Okey, tuntutan dan kehendak daripada pelbagai pihak ditangani secara harmoni dan direalisasikan dengan mengekalkan matlamat yang dihasratkan, manakala perpaduan terus dipelihara dengan penambahbaikan dari semasa ke semasa. Oleh itu, di sini sahaja pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.